Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey ke? Okey. Okey, baik. Salam hadir kepada yang baru masuk. Tak tahu cerita ni seram ke tak seram ke, tapi saya share lah pengalaman. Boleh, silakan. Bukan pengalaman peribadi lah, tapi pengalaman rakan saya sendiri, di mana dia bercerita ketika saya berkhidmat dalam bidang yang sama. Bidang tu saya tak bagi tahu lah bidang apa ya, tapi bekerja sebagai salah seorang bersama beliau lah. So beliau ni dia ada cerita di atas cerita, lebih kurang macam tu lah. Cerita dia, brother kawan saya ni, dia bekerja sebagai pengawal keselamatan bahagian senjata api. Okey, bahagian senjata api ni kalau nak ikutkan, dia ada office dia ada senjata dan sebagainya lah, tempat penyimpanan senjata api. So setiap malam ditugaskan seorang pengawal untuk menjaga bangunan tersebut, di mana dalam bangunan tersebut ada senjata-senjata yang disimpan di dalam bangunan tersebut lah. So Waalaikumsalam. Nak jadikan cerita, pejabat tersebut telah kehilangan salah seorang petugas yang sudah begitu lama berkhidmat dalam bidang yang sama selama 47 tahun dalam bidang keselamatan ni lah, terutamanya dalam penjagaan senjata api. So saya nak jadikan cerita ni macam ni. Kawan saya ni dia pergi jaga office tu. Dalam bilik office tu dia ada meja arwah. Ada barang-barang arwah yang masih belum diambil sebab arwah ni baru saja meninggal dunia pada hari raya haji. Baru je lagi. So baru lagi. So orang kata kalau setiap malam ni mesti ada dengan arwah lah. So bila arwah dah pergi ni dah tak ada, so kena seorang-seorang je lah yang bertugas dalam pejabat tersebut. So nak tak nak kena aku lah, sebab kena ikut setiap kerja yang ditugaskan setiap pengawal ni lah. So pada malam tersebut, nak jadikan cerita, kawan saya ni dia kerja dekat bangunan tersebut dan bersebelahan dengan meja arwah. So dalam bilik tersebut ada tandas, ada surau dan pelbagai kelengkapan lain lah. Tetapi tidak dibenarkan pengawal tersebut keluar setelah masuk ke dalam office. Kita panggil office dah senang office berkenaan. Sebab senjata api ni sangat bahaya dan sangat orang kata boleh mengundang kecelakaan yang agak serius diserang perompak dan sebagainya. So pintu auto lock after jam 12.30 malam. So kita akan dapat dengar lah pintu tu akan tutup step by step dengan slow motion, tutup sampailah rapat. So kita diberi pilihan antara nak tutup lampu ataupun open lampu lah, maknanya terang benderang lah. Tapi setengah orang dia suka tutup lampu sebab dia boleh layan mata sebagainya. Sebab kadang-kadang kita duduk di bawah lampu yang agak lama ni boleh mengundang pelbagai penyakit. Salah satunya boleh membuatkan kita ni rasa stres dengan keadaan cahaya yang agak terang macam tu kan. Sebab kita nak jaga daripada pukul 8 malam sehingga 8 pagi esok tu agak lama. So dipendekkan cerita, brother ni dia tutup lampu dahulu. So pagi tadi tu baru saja arwah ni meninggal, dan dia rasa macam kehilangan yang sangat besar lah, sangat besar dan sunyi lah pada malam tersebut. Okey, lepas jam 12 malam pintu ditutup dengan rapat, dia pun tutuplah lampu. Tapi di bawah pengawasan CCTV daripada anggota polis lah. Sebab dalam tu kan ada senjata-senjata api, so risau apa-apa yang terjadi kan. Dan dalam pukul 12 tu nak jadikan cerita, ada bunyi di bilik air, bunyi sesuatu sedang batuk. Alamak. Yang saya nak bagi tahu, arwah ni sebelum dia meninggal, dia mengalami asma yang sangat kuat, sangat tinggi.
dan batuk yang agak kerap. So pekerja-pekerja di situ sangat arif, sangat tahu kalau orang yang batuk tu memang beliau. Tapi kita tidak boleh lah, kalau kita ni sebagai seorang Islam, tidak boleh kata yang itu arwah kembali ke dunia ataupun muncul balik sebagai jasad yang sudah orang kata sedia maklum bahawa jasad tu sudah tiada. Tapi kembali ke alam nyata tu agak mustahil dan tidak boleh disalahertikan, kerana boleh jadi syirik dan berdosa dan boleh jatuh fitnah kepada arwah lah kan. Jadi betul, kita anggap sebagai salah satu ujian lah kepada kita sebenarnya, untuk ada petanda yang sesuatu yang nak bagi tahu. Kita anggap macam tu je lah. So cerita saya ni korang boleh adapt antara nak percaya ke ataupun sekadar hiburan semata-mata untuk malam ini je lah. Dalam live anda nilaikan lah maksudnya. Ya, betul. Anda nilai sendiri. Anda rasa boleh terima, anda terima. Kalau tak boleh, senyap dan anggaplah hiburan semata-mata. Itulah sebagainya lah. Okey, saya sambung cerita balik, boleh Os? Silakan. Lepas pukul 12 tu baru saja kita bagi nama Ahmad lah. Ahmad ni nak duduk di kerusi dia bersebelahan dengan meja si arwah ni. Arwah ni saya bagi nama dia Ali. Dia baru nak duduk, dia tutup lampu dan dia terdengar orang batuk dalam bilik air sangat kuat. So mula-mula fikiran si Ahmad ni, dia rasa macam aku dengar batuk ni tapi aku seorang dalam pejabat ni, macam mana ada bunyi batuk. Tapi dia kata dia nak tutup dia punya ketakutan dalam hati tu. Dia rasakan ini salah dengar, mungkin mainan perasaan aku dan sebagainya. So aku abaikan lah. Lepas tu 2-3 minit bunyi lagi sekali lagi panjang batuk dia. Lepas tu kata, ya Allah, Ahmad kata dalam hati, adakah ujian ni semata-mata untuk menakutkan aku ataupun petanda yang lain? Ahmad masih lagi berpegang yang dia diuji ketika itu. Sememangnya diujilah sebagainya tu lah. Tapi antara kita nak kata nak lari ataupun nak keluar pada tempat tu agak mustahil. Seperti saya kata, pintu tu akan dibuka selepas jam 8 pagi. Kalau waktu pejabat 6 pagi. So nak tak nak, kita terpaksa duduk dalam pejabat tu. Walau kita diserang sebagainya, tetap berada di dalam pejabat, sebab pintu tu tidak akan di open. Macam bank lah. Seperti host tahu, itulah dia kata macam orang kata pintu masuk dan pintu keluar tu sentiasa dikunci sepenuhnya, dan bila waktunya dibuka akan dibuka. Lebih kurang macam tu lah. Bermakna dia tak bebas keluar dan masuk. Ya, betul. Betul. Dan saya sambung lagi. Selepas tu dalam hati Ahmad, arwah Pak Ali ni datang lagi. Untuk apa dia datang balik? Dia terfikir macam tu pula. Dia bermain dengan emosional, dia bermain dengan situasi, sedangkan dia tahu benda tu syirik dan sebagainya. Tidak ada dalam mana-mana kitab apa-apa pun yang mengatakan arwah ni akan datang balik dan hidup kembali kan. Lepas tu dia abaikan. So dia macam buat main phone, buat tengok TV dan sebagainya. TV ada dalam tu. So tengah-tengah layan, tapi dalam perasaan hati yang sangat-sangat takut ni, dengar lagi sekali di dalam surau kali ni. Bukan saya katakan surau tu berhantu, tetapi dengar orang sedang membaca doa yang agak panjang. Hai tuan. Doa yang agak panjang. Setahu Ahmad kata dalam hati, arwah Pak Ali je yang baca doa yang agak panjang dalam surau. Dia dengar macam Bismillahirrahmanirrahim sebagainya kan. Sampai dah habis. Lepas tu amin. Pak Ali tu baca. Tiba-tiba dah dia naik bulu roma. Tiba-tiba dah dikatakan arwah ada dalam bilik ni. Dalam hati cakap. Dia bercakap macam tu lah. Dan ketika tu baru sahaja 12 suku ke 12-20, pilih air ataupun orang kata kepala paip tu dibuka. Krip krip krip, bunyi kuat. Allahu Akbar. Ahmad, kau boleh ambil tak ubat aku tu dalam laci? Kata suara tu. Masya Allah. Ya Allah. Ubat yang ada dalam laci Pak Ali tu ubat asma. Kalau kau boleh ambil, kau tolong hulurkan aku jap.
Aku keluar sangat susah nak keluar daripada bilik air ni. Kau main air yang membara. Dan Ahmad dia rasa macam tak boleh nak kata apalah. Dia tawakal, hanya berserah pada Allah saja. Dan benda tu sebenarnya dia macam tak boleh nak kena lari juga. Tapi itulah orang kata tanggungjawab yang besar sebenarnya sebagai pengawal keselamatan tersebut harus dipikul walaupun dalam keadaan darurat sebagainya. So dia ambil inisiatif, terpaksa bertahan walaupun dalam situasi ketakutan dan sebagainya. So dia abaikan benda tu, dia baca apa-apa yang patut, ingatkan benda tu dah berakhir. Tetapi ada satu lagi benda yang berlaku pada siang hari. Sebelum tu saya lupa nak cerita, keluarga si mangsa ataupun keluarga si arwah ni, dia mengatakan tolong sediakan ataupun ambil barang-barang milik ayah saya, kumpulkan dan esok tu pulangkan kepada saya. Maksudnya apa-apa yang ada di atas meja yang arwah tinggalkan tu tolong pulangkan kepada si keluarga ni lah. Jadi Ahmad ni kebetulan dia ada pada malam tu, dia pun ambil. Dia baru je nak buka laci daripada meja si arwah ni, baru tarik. Kan bunyi meja laci kan, dia boleh tarik, dia bunyi tarik. Betul. Oi, aku tak mati lagi, kau jangan nak ambil barang aku dalam tu. Dekat mana suara tu datang? Dia macam kan dalam gelap. Okey. Hanya ada phone. Dia gunakan phone tu, tapi dia tak tahu di mana punca suara tersebut. Tapi berdekatan dengan bilik air, hanya beberapa langkah, lebih kurang 3 langkah. So benda tu kemungkinan ada di depan Ahmad, kemungkinan, ataupun di sebelah telinga Ahmad saja. Allahualam. Hanya Allah saja yang Maha mengetahui. So nak jadikan cerita, aku belum mati lagi. Dia ulang sehinggalah Ahmad tutup laci tersebut. Senyap seketika suara tersebut. Tapi Ahmad terpandang dalam laci tersebut banyak duit shilling yang ada, dan juga ubat-ubatan milik Pak Ali yang ada dalam laci tersebut lah. So rasanya mungkin ratusan ataupun ribuan, Allahualam. Tapi tak kira lah. Tapi dia hanya melihat sekilas pandang sahaja. Jumlah duit shilling tu terlalu banyak lah maksudnya. Terlalu banyak. Sebab arwah Ali ni, dia suka lepas dia makan, lebihan daripada duit daripada baki tu dia akan simpan dalam laci. Dia akan simpan dalam laci dan sebagainya. Dia akan suka menabung. Tapi tabung dia ni terlalu open, iaitu meja dia sendiri. So dia letak dalam tu sehinggalah orang kata tabungan dia tu banyak. Itulah yang puncanya kejadian tersebut. So amanah yang diberikan kepada keluarga si arwah ni terpaksa dipikul juga oleh Ahmad. So Ahmad ni tetap buka kali kedua, dan kali ni dia tarik, tiada suara yang keluar. Dia kutip shilling tu. Lepas dia kutip shilling tu, apa yang berlaku, dah banyak dah kau kutip, tiba suara bunyi sekali lagi. Berapa banyak dah kau dah ambil? Dia cakap macam tu. So rasanya cerita ni, rasanya Ahmad ni antara dia pengsan ataupun dia dirasuk. Wallahualam. Kemungkinan. Sebab pagi tu pintu dia buka, keberadaan si Ahmad ni seperti hilang punca. Jumpa dia dalam bilik air dengan duit shilling yang bertaburan di atas lantai. Mana pintu tu terbuka, dia dalam keadaan macam bodoh-bodoh alang lah, macam tu lah. Ya, bodoh-bodoh alang macam tu. Lebih, dan shilling-shilling bertaburan di atas lantai. So anak dia kutip, anak dia simpan dalam bekas yang sepatutnya dan dibawa pulang. Sehingga sekarang pengawal-pengawal yang ada di kawasan tersebut takut untuk menjaga bangunan ofis tersebut. Lagi-lagi duduk di meja yang arwah pernah duduk. Ada yang bercakap sebagainya, arwah ni membela lah sebagainya. Tetapi sedangkan di dalam CCTV contohnya, terlihat Pak Ali ni tidak pernah meninggalkan solat maupun mengaji serta berdoa.
Kalau yang dia membela atau sebagainya, Allahu alam, saya rasa tak logik lah kan. Sebab anak dia pun ni bukannya orang biasa-biasa. Salah seorang juga pengajar sekolah agama. So saya tak rasa yang arwah ni menuntut ilmu yang bukan-bukan. Tapi dirujuk kepada salah seorang pakar dalam bidang perubatan Islam, apa panggil ni, Islam, saya tak ingat nama-nama apa. Dia mengatakan kemungkinan pengawal itu ada niat lain. Duit tu dia nak ambil untuk pulangkan kepada anak ataupun diri sendiri. Dia nak songlap. Ya, dia nak songlap. Dia kurang macam tu. Sebab itu kejadian ni berlaku seperti saya kata tadi, ujian. Bukan ujian untuk dia saja, untuk ujian kepada semua orang lah. Iaitu tanggungjawab dan amanah tu perlulah ada kejujuran. So di situ saja cerita saya untuk pada malam ini. Jadi selepas yang kejadian tu, apabila pintu dibuka, jadi pengawal yang Ahmad, nama dia Ahmad kan? Bukan nama sebenar. Okey. Bukan nama sebenar lah. Jadi si Ahmad ni dalam keadaan yang orang kata blur macam tu kan? Ya, betul. Jadi satu lagi, minta maaf, saya nak mencelah. Arwah ni dulu dia suka bawa van tau. Van ni khas untuk dia je, untuk dia hantar senjata ni ke tempat-tempat yang dikhaskan lah. Contohnya tempat yang ada latihan menembak dan sebagainya, dan juga kegunaan pengawal keselamatan. Tapi malam tersebut van yang disediakan tu ada di store. So arwah sahaja yang ada kunci. Dan bila pengawal yang saya katakan tadi, Ahmad tadi, dia lihat CCTV, seseorang yang berbadan seperti arwah duduk di dalam van sedang melihat CCTV, sama juga yang ketika Ahmad melihat CCTV. Faham tak maksud saya? Faham. Sama-sama memandang ke arah satu benda yang sama. So CCTV pandang dia pun pada CCTV. Tapi nampak seseorang kelibat dalam van tu sedang tidur, tapi sedang melihat, sambil tu sedang melihat Ahmad di dalam office. Ambil kalau macam tu lah sebelum kejadian tu berlaku. Wallahualam. Okey, host nak tanya apa? Saya cuba menyelami cerita ni. Saya tempatkan diri saya ni sebagai Ahmad. Okey, baik. Kalaulah masa tu saya berada di tempat Ahmad, saya rasa kan, pintu tu saya rasa saya dah saya dah kompakkan pintu tu. Balik sebab kita dah tahu yang arwah Pak Ali tu dah meninggal kan. Ya, betul. Lain kalau kita tak tahu tau. Kalau kita tak tahu tu kita boleh stay kat. Tapi bila kita dah tahu yang Pak Ali tu dah meninggal kan, siangnya baru ditanam, malam tu boleh sama-sama dengan dia pula itulah masalah dia. Allah. Ketika anda ceritakan kisah ni, saya rasa meremang bulu rumah. Tapi ini kisah benar Ini tidak ada penafian ataupun apa-apa. Cuma saya bagi tahu, bergantung pada anda sendirilah nak menilai dia macam mana. Dia punya plot cerita dia memang menarik kan. Kalau kata ada siapa-siapa dekat sini yang orang kata pengarah filem, drama ke apa, boleh buat satu short story ni. Bagus cerita ni. Memang seram. Moral of the story, menabung di rumah bukan di tempat kerja. Maksudnya dia tak sempat nak menabung kat rumah sebenarnya. Dia sedang makan ke, dia berjalan ke, ataupun dia pergi mana-mana, dia suka simpan. Dia maknanya ada kesempatan dia nak balik ke, dia simpan situ. Maknanya dia akan guna bila dia perlu, maksudnya. Bukan dia tak nak simpan dekat rumah ke, ataupun mana-mana tempat lah. Maknanya dia ada simpan dekat tempat lain, Allahualam. Cuma dekat tempat kerja tu dia ada simpanan juga. Itu maksudnya. Pak Ali tak nak pencet. Betul. Okey Fazli, ada tak perkongsian yang lain? Ada sebenarnya, tapi tak tahulah ni seram atau tidak. Tapi ini berlaku pada diri saya sendiri. Sampai satu lagi cerita. Baik. Sampai mak saya cakap saya tidur ni seperti saya menjerit. Saya pun tak pastilah benda tu betul ke, ataupun mak saya reka-reka cerita. Okey, cerita dia macam ni. Pernah tak korang kena, dia sama macam cerita Pak Ali tadi, tapi kena biasa orang kata badi mayat, tapi saya kena badi orang meninggal. Badi mayat dengan badi orang meninggal lain, tak sama? Tak sama sebenarnya. Sebab biasa kalau ikut pahaman daripada
cerita-cerita orang-orang yang biasa, dia kata sama. Sebenarnya tidak. Dia bergantung kepada situasi di mana kita ni berada. Contoh, kita duduk di sekitar kawasan orang meninggal, tapi kita tak masuk pun tengok mayat tu, tapi tetap kita kena. Faham tak? Itu orang kata situasi di mana kita terkena badi orang meninggal. Kalau kita menguruskan mayat, kita melihat mayat, kita terkena badi mayat. Itu sudah orang kata kebiasaan. Dia ada dua faktor sebenarnya, tapi orang dulu dia simpulkan cerita yang sama sebab orang tak nak keliru. Tapi bagi saya, fahaman daripada ustaz-ustaz juga, dia cakap badi orang meninggal lain, badi mayat tu pun lain. Sebab ada ayat yang terkandung, saya tak tahu surah apa, tapi dia cakap dua kelainan yang berbeza itu di mana kita berada di tempat kejadian. Contohnya di luar ke kat dalam, lebih kurang macam tu. Ada sentuhan ke ataupun tiada sentuhan. Ini korang kena fikirlah apa yang saya kata ni, sebab saya hanya melemparkan kiasan dan juga menggunakan sedikit orang kata tapisan untuk tidak ada yang persamaan daripada mana-mana cerita lain. Sebab cerita ni sebenarnya benar-benar berlaku. Sebab saya dah, kalau saya nak lupakan, tak boleh lupa sebenarnya, sebab dia terkandung sekali dalam bidang eksplorasi jugalah sebagainya. Cuma sikit lah cerita pendek baru saja berlaku ketika saya melawat seorang melawat kematian seorang yang beragama Hindu. So saya tak masuk dalam, saya tak tengok dia punya pengurusan, saya tak tengok dia punya cara dia orang semayang dan ke sebagainya. Cuma saya nampak dia diusung dan dikeluarkan daripada van mereka sendirilah, van yang disediakan untuk jenazah-jenazah ini untuk diuruskan ataupun dibakar sebagainya. Sebab saya pernah mengalami situasi ini di mana saya menguruskan jenazah Islam lah. Situasi sama tapi berbeza dengan keadaan. So badi orang meninggal ni saya terkena bila saya balik rumah, saya basuh baju sebagainya, saya tidur pukul 4 petang rasanya sebelum asar, saya seperti menjerit. Mak saya kata, tadi kau tidur, kau menjerit tak henti-henti, kau mimpi apa? Saya kata, mimpi apa? Saya tak mimpi apa. Sebenarnya saya tengah mengalami situasi di mana saya diganggu dengan muntah orang yang tadi tu, yang berbahasa Hindu. Dia muntah ke dalam mulut saya sambil orang kata rahang ke apa, gigi dia ke apa, dia tertelan macam mana tak cerita dia gigit lidah dia, tapi muntah air liur tu semua masuk ke dalam mulut saya. Sebab tu saya menjerit. Rupanya jeritan saya tu keluar ke alam nyata. Didengari oleh mak lah. Mak kata, kau dah kenapa? Kau dah apa hal macam tu lah, pikirannya tu. Tapi dalam keadaan situasi macam tu, saya sempat baca satu surah ni, yang surah yang sangat pendek, Qul ya ayyuhal kafirun. Itu je. Yang lain saya tak ingat. Sebab dalam mimpi saya tak boleh nak baca habis. Saya tak tahu kenapa, tapi sebanyakkan mimpi saya boleh baca ayat Quran. Tak tahu kenapa. Sejak daripada zaman saya remaja sampai sekarang lah. Remaja tua lah, kira macam tu. Remaja tu. Tapi benda ni tak sampai situ sahaja. Saya kerja waktu malam, saya sedang berehat, saya tak tidur, saya berehat saja. Orang kata ambil angin, sepoi-sepoi bahasa, sambil nak orang kata nak healing, because healing lah. Healing. Saya ternampak satu kelibat budak India ni sedang lompat di tangga. Lompat-lompat bermain dan kepala dia tu seperti memandang ke arah saya lah, lebih kurang macam tu. Dan sempat menoleh ke arah saya sempat melihat ke benda itu. Mata dia warna oranye dan segitiga dalam mata dia tu. Kan mata manusia kan bulat, dalam mata dia tu ada segitiga berwarna oranye. So boleh bayangkan macam mana muka dia. Lebih kurang macam Dracula pun ada, tapi taklah Dracula. Dan kaki dia tu ada api yang sedang membara, lompat-lompat di tangga dan hilang. Dan saya baca lagi surah yang sama tapi tak boleh habis. Qul ya ayyuhal kafirun. Tiba-tiba
terkunci. Dan masa tu saya pergi berubat, saya jumpa dengan ustaz. Ustaz kata, kau terkena badi orang meninggal di tempat yang sama. So saya pergi dekat tempat yang saya kena tu. Saya ambil air air campuran, saya tengok apa ni, lupa dah. Waalaikumsalam Ain. Waalaikumsalam. Daun bidara, campuran daun bidara dengan air hujan. So saya mandi, saya minum, alhamdulillah keluar satu cecair seperti tai kambing dan juga cecair yang bau seperti air longkang. Tak tahu nak kata bau tu macam mana, tapi ibarat macam tu lah. So bila saya minum dan keluar benda tu di tempat kejadian, saya nampak satu kain yang terselit di bawah tempat pembakaran. Rupanya kain tu terselit di celah seluar saya, di mana seluar tu kan saya lipat, dia termasuk cebisan yang terbakar tu dalam seluar rupanya. Dan seluar tu saya letak di dalam kereta, saya lupa nak bawa keluar masuk untuk basuh sebenarnya. Dan sehingga itulah benda tu mengacau dan terkacau lah, lebih kurang macam tu. Itu saja cerita saya untuk pada malam ini, perkongsian yang sangat simple. Okey, terima kasih banyak Fazli. Sama-sama. Sudi kongsikan kisah anda.